Countdown. Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustaz Amirul Jaili dari Akademi YouTuber Guru Malaysia, bersiaran dari channel Ustaz Ashraf. Minggu lepas Ustaz Ashraf bersiaran di channel saya. Minggu ini saya bersiaran di channel Ustaz Ashraf pula. Dan jangan lupa subscribe channel Ustaz Ashraf di akhir siaran nanti. Sebelum kita mulakan kelas kita pada malam ini, marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersiaran kita sekali lagi dalam kelas tuition online Akademi YouTuber yang juga merupakan kerjasama e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kali ini saya seorang sahaja di konti tanpa ditemani oleh sahabat-sahabat yang lain sebagaimana sebelum ini. Sebelum kita teruskan kelas kita, ingin saya ingatkan semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen perlulah menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tuntunan umum. Link sijil penyertaan akan diberikan di penghujung kelas malam ini. Sila ambil perhatian. Link tersebut akan tamat tempoh setengah jam selepas tamat kelas live ini. Satu lagi link akan diberikan iaitu soalan ujian kelayakan misi mencari ikon e-didik junior subjek pendidikan Islam akan diberikan juga. Jadi untuk menjawab soalan ini, peserta hendaklah ada nombor ID ikon e-didik. Peserta boleh menjawab soalan selepas pelajaran kita pada malam ini. Okey, kita mulakan pelajaran kita insya-Allah. Okey. Okey, kita tengok dulu. Ada komen. Baik, kita mulakan pelajaran kita. Ini merupakan ustaz dan ustazah yang hebat-hebat yang diketuai oleh Ustaz Hamdan. Okey. Okey, sebelum kita mulakan, kita berkenalan dulu dengan Ustaz. Ini merupakan channel YouTube Ustaz. Okey. Okey, ini dia. Nama diberi Amirul Jaili bin Yassin. Tempat mengajar SMK Raja Chulan, Ipoh, Perak. Pengalaman mengajar 20 tahun dah.
Dan universiti ialah belajar di Universiti Islam Antarabangsa dalam jurusan ilmu wahyu ataupun IRK, Islamic Revealed Knowledge. Itu dia. Okey. Baik. Teruskan. Pada malam ini kita akan belajar mengenai satu tajuk yang sangat penting. Ia menentukan sah ke tak sah ibadah kita, iaitu suci daripada najis. Suci daripada najis. Ustaz ngajar Okey. Baik. Tingkatan 1. Kan? Jadi tingkatan 1 dan merupakan salah satu tajuk dalam PT3. Okey. Jelas. Objektif pelajaran kita pada malam ini, kita kena ada objektif apa yang kita nak capai di akhir pelajaran nanti. Okey. Pertama ialah menyatakan maksud najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah. Kan? Jadi benda ni kena betul-betul kita kena mahir dengan najis ini. Okey. Yang kedua, menunjukkan cara menyucikan najis. Jadi setiap najis mukhaffafah, mutawassitah, mughallazah ada cara yang berbeza. Cara menyucikannya berbeza kan antara najis itu. Yang ketiga, menerangkan cara menyamak kulit binatang. Okey. Dia ada. Selain pada najis, kita nak guna kulit binatang, nak buat pakaian dan sebagainya, kita kena bersihkan kan najis tersebut. Okey, itu 3 objektif insya-Allah kita capai pada malam ini. Ya. Nampak senang tapi kan kita tengok malam ni. Alright. Pertama sekali, pengertian najis. Pengertian najis. Dari sudut bahasa dan istilah. Bahasa kan, bila sebut najis, maksud dia semua benda kotor. Itu sudut bahasa kan. Semua benda kotor. Lumpur, najis, darah, nanah, kan sudut bahasa. Kotor je najis. Tapi dari sudut istilah syarak pula, kan, najis merupakan benda kotor yang menyebabkan solat tidak sah. Itu dari sudut istilah syarak. Benda kotor yang menyebabkan solat tidak sah. Okey, boleh setakat itu. Kita tengok dulu. Komen-komen tengok dulu. Okey. Okey. Haras. Kalau saya nak ingat balik dari 4 najis mukhaffafah, najis anjing dan babi, najis mutawassitah, najis air kencing, bayi, najis mughallazah, najis biasa. Ni. Kita akan belajar. Tunggu Haras. Okey. Siapa lagi? Sabit sikit-sikit je. Okey. Okey. Jelas. Sweetie P channel. Jelas. Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Baik, kita teruskan. Pelan-pelan. Okey. Jenis najis. Jenis najis.
najis mukhaffafah, najis mutawassitah, najis mughallazah. Tiga. Kena ingat betul-betul pembahagian najis supaya kita tahu cara bersih. Nanti terkena najis mughallazah, pergi guna kaedah najis mukhaffafah. Habis. Kan? Terkena najis mukhaffafah, guna cara basuh najis mughallazah. Habis. Kan? Jadi kita kena faham betul-betul. Jenis najis ada 3. Okey. Sekarang kita masuk pada pengertian contoh cara menyucikan najis. Satu dulu. Kan? Mukhaffafah dulu. Apa dia mukhaffafah? Mukhaffafah ialah najis ringan, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki berumur kurang 2 tahun yang hanya minum susu ibu sahaja. Kan? Itu najis mukhaffafah. Apa makna mukhaffafah? Ringan. Ringan dari sudut mana? Dari sudut hukum. Hukum menyucikan najis dia ringan. Kan? Najis mukhaffafah ringan. Nak menyucikannya dia ringan, senang. Itu nama dia najis mukhaffafah, najis ringan, ringan dari sudut hukum membasuhnya. Contoh tadilah air kencing kanak-kanak lelaki berumur kurang 2 tahun yang hanya minum susu ibu sahaja. Okey, tengok betul. Kanak-kanak apa? Lelaki. Tak mau perempuan. Berumur kurang 2 tahun. Kurang. Kalau 2 tahun tepat, tak nak. 2 tahun. 2 tahun lebih, tak nak. Kalau 2 tahun tepat, 2 tahun lebih, dia jadi najis lain. Kan? Dua benda. Lelaki berumur kurang 2 tahun, hanya minum susu ibu sahaja. Dia tak makan benda lain, hanya minum susu ibu sahaja. Bukan susu lembu, bukan susu kambing, bukan susu kerbau. Susu ibu sahaja. Alright. Okey. Cara menyucikannya ni yang dikatakan ringan ni. Mula-mula, pelajar sekalian buang najis, kemudian renjis air ke tempat yang terkena najis. Buang, bersih. Itu najis air kencing tadi kena buang dulu. Jangan pergi renjis terus. Buang dulu. Kan? Buang dulu. Kemudian baru kita renjis. Supaya lebih faham, tengok. Tu dia. Okey. Kan? Ada gambar. Pertama tu buang, lap dulu. Lap dulu air kencing tadi. Hendaklah dilap najis itu terlebih dahulu. Kemudian renjis. Nombor 2 renjis. Ini dia guna gayung. Nak guna spray boleh. Kan? Guna spray boleh. Lepas tu lap hingga kering. Dah selesai. Tak perlu basuh, gosok hingga hilang bau warna. Bukan yang tu. Dia sekadar buang najis, renjis. Apa dia? Najis air kencing bayi lelaki, kanak-kanak lelaki yang berumur bawah 2 tahun. Kanak-kanak perempuan tak termasuk dalam najis mukhaffafah. Kenapa? Ulama kata kerana pertama najis kanak-kanak lelaki ni dia lebih disukai. Orang suka bermain dengan kanak-kanak lelaki. Kan? Jadi bila kena tu senanglah basuh. Tu ulama katalah. Yang kedua, kerana najis air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ini dia lebih nipis daripada air kencing kanak-kanak perempuan. Nipis dari sudut mungkin kepekatan dia dan sebagainya. Itulah sebab. Okey. Seterusnya, najis yang kedua. Yang kedua tu kan. Yang kedua, najis mutawassitah. Apa dia? Najis pertengahan.
semua jenis najis selain najis mukhaffafah dan mughallazah. Kan? Semua najis selain tolak yang air kencing kanak-kanak lelaki tadi dan tolak air najis mughallazah, anjing dan babi, semuanya termasuk dalam mutawassithah. Jadi banyaklah najis mutawassithah. Tolak dua jenis najis tadi, yang lain semua mutawassithah. Contoh darah, muntah, nanah, tahi, semua banyak kan. Tolak najis mukhaffafah, tolak najis mughallazah, maka semuanya najis mutawassithah. Dia tak ringan nak basuh dia, cara menyucikannya dia tak ringan sangat, dia pertengahan. Macam mana cara? Buang najis, panggil ain najis tu buang, tahi ke, muntah ke, darah ke, buang betul-betul. Kan? Dengan tisu ke, dengan kertas ke, buang. Dah tak ada kesan, dah tak ada, tapi dia punya sifat masih ada. Bau, warna, rasa ada. Kan? Buang najis, basuh tempat yang terkena najis dengan mengalirkan air. Basuh dengan air. Basuh. Kan? Dia tak ringanlah basuh sentar, basuh. Pastikan hilang bau, warna dan rasa. Kan? Barulah selesai. Boleh? Okey. Kemudian, kita teruskan. Sampai itu Ustaz tengok. Okey, kita teruskan. Okey, gambar lagi. Gambar supaya lebih fahamlah. Najis mutawassithah. Pertama, hendaklah dibuang najis itu terlebih dahulu. Satu tu buang. Dengan kain, dengan tisu dan kertas, buang betul-betul. Kalau kena tarik cicak pun buang. Yang kedua, cuci dengan air mutlak. Cuci betul-betul dengan air mutlak tempat yang terkena najis sehingga hilang bau, rasa dan warna. Kan? Basuh betul-betul. Kan? Gosok, sental dan sebagainya. Itu cara bersih najis mutawassithah. Boleh? Okey. Teruskan. Najis yang ketiga. Yang ketiga, najis mughallazah. Benar-benar orang ramai dah tahu sebenarnya, tapi kita ni ulang kaji, kan? Mughallazah dah tahu dah, kan? Dia punya pengertian najis berat iaitu anjing, khinzir atau kacukan kedua-duanya serta segala yang ada kaitan dengannya. Kan? Anjing, khinzir, kacukan. Jika berlaku antara anjing dengan kambing, ambing pun dikira najis mughallazah. Khinzir dengan kambing, khimbing, najis mughallazah. Kan? Anjing dengan lembu, ambu, najis mughallazah. Kan? Dia semua najis mughallazah. Okey. Cara menyucikannya. Contoh tadilah, contoh dulu. Contoh segala yang ada kaitan dengan anjing dan khinzir seperti najisnya, tahinya, darah, kulit, daging, bulu dan semua yang berkaitan dengan dua benda ini, dua binatang ini dikira najis mughallazah kalau terkena. Okey. Okey, cara bersih. Pertama, macam biasa, buang najis. Dia berat kan. Mughallazah berat dari sudut hukum membersih. Dia berat sikitlah. Basuh tempat yang terkena najis dengan sekali basuhan air bercampur tanah. Ni beza. Kan? Jadi kita ambil air yang bercampur tanah, ambil tanah, masuk dalam bekas, kacau.
siram atas najis tadi. Kemudian basuh dengan 6 kali air mutlak. Air mutlak dah tahu kan. Jadi air tanah dulu, lepas tu basuh dengan 6 kali air mutlak. Pastikan hilang bau, warna dan rasa. Barulah bersih. Kan? Okey. Contoh. Contoh. Kasut. Kan? Kasut terkena najis anjing contohnya. Buang najis itu, cuci tempat yang terkena najis dengan air tanah. Tadilah. Sekali air tanah. Tengok. Yalah kan. Yang ketiga, cuci dengan air mutlak sebanyak 6 kali. Sekali air tanah, 6 kali hingga hilang warna, bau dan rasanya. Jelas. Okey. Dah? Okey. Kita ambil satu soalan. Muhammad Zakwan bin Muhammad Zafrul. Mak Ustaz, jikalau kanak-kanak lelaki itu tidak minum susu ibu, adakah sama cara sucikannya? Jadi dia minum apa? Dia minum selain susu ibu, tak boleh. Dia akan jadi najis mutawassithah. Okey? Jelas. Okey. Teruskan. Okey. Yang berkaitan dengan najis. Okey. Dah inilah, dah selesai. Dan yang berkaitan dengan najis dah selesai. Jadi kita pergi pula kepada seterusnya, iaitu samak. Samak tadi. Apa dia samak? Okey. Samak ialah proses menghilangkan segala lendir, daging dan kelembapan yang melekat pada kulit. Samak ialah proses menghilangkan segala lendir, proses menghilangkan segala lendir, daging-daging yang melekat di kulit tadi dan kelembapan yang melekat pada kulit. Itu proses samak. Sebab kita nak guna kulit. Kan? Boleh guna. Semua kulit boleh disamak. Boleh melalui proses ini. Kita boleh guna lepas kita buat samak ni. Kecuali kulit anjing dan babi. Itu tak boleh samak. Itu tak najis. Boleh? Okey. Alat samak kulit binatang. Ini alat. Ini tajuk. Bahan yang digunakan untuk menyucikan kulit binatang. Ini alat dia. Kan? Tengok satu-satu. Itu dia. Kan? Satu alat nak membersih kulit binatang ini ataupun alat nak menyamak ini, satu buah manja kani. Mungkin pelajar semua tak kenal. Orang lama-lama kenal lah. Dia benda ni pergi ke kedai mamak, dia ada. Buah manja kani. Okay. Yang kedua, daun akasia. Biasanya ditanam untuk hiasan di padas sekolah. Buah dia kerinting warna coklat. Yang kedua.
Yang ketiga, kulit delima. Kan, kulit delima. Kulit delima. Kenalkan buah delima, jadi kulit dia tu. Ambil kulit, jangan ambil biji dia. Rugi ambil biji dia. Kan? Biji dia makan sedap. Ambil kulit dia. Kenal. Yang keempat, tawas. Ini mungkin orang baru, pelajar-pelajar yang zaman ni tak orang nak kenal. Tawas. Kan? Dia macam ais. Pun boleh beli di kedai mamak. Kan? Tawas. Okey. Yang kelima, tahi merpati. Tahi burung merpati, najis dia. Kan najis dia. Lepas tu bersih balik lah, tak apalah. Kan walaupun najis, kan kita nak makan pun kulit tu. Kan? Guna dia dan kita bersih lah. Okey, tak ada masalah. Kemudian bahan-bahan kimia yang terkini ada bahan khusus dibuat, dijual di kedai pun okey, boleh bahan kimia. Kan? Bahan kimia. Okey. Kita tengok soalan kalau ada. Okey. Aisyah. Ustaz, kalau najis anjing dikira najis apa? Tadi dah sebut dah. Najis mughallazah. Ustaz, kalau seseorang itu tengah solat tapi dia lap hingus pada baju, adakah lepas solat dia perlu sucikan? Dan cara yang satu dia okey, hingus najis ke? Hingus, adakah hingus ni najis? Hingus tak najis, kan? Dia kotor tapi bukan najis hingus. Okey. Okey. Dah jawab, kan? Ada orang jawab ni. Fatimah Nur Dalisha Ardini jawab, hingus bukan najis. Betul. Bagus. Okey. Okey. Dan ini alat-alat, ada 6 semua. Alat untuk menyamak kulit binatang. Kan? Semua binatang boleh digunakan kulit walaupun kita tak makan dagingnya, kan? Kecuali anjing dan babi, kulit anjing dan khinzir tak boleh disamak, dia tetap najis. Kulit harimau, kulit gajah, kulit ular, kulit apa lagi? Kan? Boleh digunakan. Kan? Walaupun orang kafir menyamak, boleh, tak ada masalah. Kan? Dia ikut cara dah, dia dah ikut cara Islam dah, kan? Dia basuh, dia buang lendir, dah okey. Kan, tak ada masalah. Okey. Cara menyucikan kulit haiwan. Tadilah dah tahu alat-alat. Sekarang ni nak menyucikan, nak menyamak, kan? Nak menyamak kulit haiwan tadi. Buang lendir, gosok kulit, bilas kulit, jemur. Kita tengok satu-satu. Kan? Okey. Buang lendir. Mula-mula buang lendir. Buang lendir, lemak dan darah yang melekat pada kulit tersebut. Kikis lendir itu. Kan? Kulit kambing contohnya. Kan? Kita buang, kikis lendir-lendir, darah-darah, buang dulu. Kan? Gunalah alat-alat tu. Kan? Buang lendir.
Boleh? Kemudian yang kedua, gosok kulit dengan bahan yang disediakan. Tadilah bahan yang kita senaraikan tadi, salah satu yang guna semua. Yang ke-6 serentak guna bukan? Ambil salah satu, nak guna buah manyakani, guna buah manyakani. Nak guna najis bermerpati guna, kan? Gosok kulit dengan bahan yang disediakan. Gosok. Dia terbuang, kan? Bila digosok dengan benda tadi dia bersifat menghakis, kan? Bersifat tajam. Jadi dia akan, bila kita gosok dengan benda tadi, dia akan hakis semua lendir, darah dan sebagainya. Boleh? Okey. Seterusnya, bilas kulit. Dah buang semua, kan? Dah last proses, kemudian dah bersih semua dah. Lendir dibuang guna alat sudah, kita bilas dengan air, kan? Sembur dengan air, bilas dengan air, bilas, kan? Bilas. Okey. Dan akhir sekali, jemur kulit hingga kering, kan? Jemur kulit hingga kering. Okey. Jemur, kan? Tak buat gini pun tak apa, tak buat macam gambar ni pun tak apa, jemur je lah, kan? Jemur tengah padang, biar kering, tak ada masalah. Okey. Faham? Okey. Dah 2 dah, kan? Okey. Kita berehat sekejap, kan? Kita berehat sekejap, dah setengah jam dah, kita berehat sekejap. Kita tengok iklan sekejap. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber. Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan. Dah, kan? Okey. Kita uji minda. Tadi dah belajar mengenai pengertian najis, jenis-jenis najis, apa lagi? Pengertian najis, jenis-jenis najis, cara membasuh najis tadi, kan? Najis mukhaffafah, mutawassithah dan mughallazah, kan? Kemudian kita belajar mengenai samak, kan? Cara menyamak. Kemudian kita mengetahui alat-alat samak dan sebagainya. Okey. Ada soalan ni, kan? Ini soalan objektif dulu. Nanti ada soalan subjektif. Ada soalan soalan kebat, kan? Okey. Soalan okey.
Soalan pertama. Soalan pertama. Okey, saya nak tengok. Soalan pertama. Okey. Najis bermaksud semua benda yang siapa nak naik konti ni kan? Siapa nak naik konti? Kita tengok ada siapa naik? Ada tak? Oh nak naik? Nak jawab? Najis bermaksud semua benda yang saja naik kita siapa yang berani boleh jawab? Ada orang berani? Ini baru soalan objektif. Ada? Oh, link. Tak ingat link. Ya Allah Akbar. Sorry. Itu tak bagi link. Okey, tak ingat link. Okey. Bagi link Okey dah. Dah ada link, boleh tekan link. Wah ramainya. Wah. Okey. Tunggu dah. Hebat oleh ni. Okey. Kita ambil dulu. Ni macam duduk di sama kan? Boleh jadi penceramah lah, boleh ambil tempat ustaz. Ambil tempat ustaz lepas ni. Kita sama-sama di pentas yang sama. Wah. Okey, nama? Nama saya Asma binti Muhammad. Saya dari Sekolah Kebangsaan Papua Kuala Kubu, Selangor. Okey, memanglah. Memang hebat lah. Okey. Apa jawapannya? A. Kotor. Kotor. Betul ke? Najis bermaksud semua benda yang kotor Okey. Ya. Dari sudut bahasa ke istilah ni? Bahasa. Dari sudut bahasa. Bagus Asma. Okey. Terbaik Asma. Terima kasih. Kan? Calon ikon ni. Okey. Bagus. Okey. Terima kasih Asma. Sama-sama. Okey. Boleh duduk sekian ustaz ni. Kan? Pentas yang sama. Soalan kedua. Betul lah tu kan. Jawapan dia A. Soalan kedua. Semua yang berikut adalah kategori najis kecuali. Semua berikut adalah najis kecuali. Kita ambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Allahu Akbar. Adib Hazmi. Daripada sekolah mana? Saya dari SMK Bandar Sibu Sarawak. Sibu Sarawak SMK? Ya. SMK Bandar Sibu. Tempat ustaz dulu tu. Kan? Ustaz duduk di Sibu Jaya, Taman Sibu Jaya. Dekat airport tu. Kan? Betul tak? Betul. Okey. Baik. Adib jawab. Ajit kata apa?
Tingkatan 3. Tingkatan 3. Oh, tingkatan 3. Kalau tak boleh jawab memanglah. Kan? Okey. Apa jawapan dia? D. Mutawassilain. Mutawassilain. Semua yang berikut adalah kategori najis kecuali D. Mutawassilain. Okey. Kita tengok jawapan dia apa dia? Okey, betul. Betul adik. Okey, tahniah. Okey, tahniah. Betul dan berani. Okey. Okey, terima kasih adik. Sama. Okey. Soalan ketiga. Oh, beratur ni. Kan? Panjang beratur ni. Soalan ketiga. Muntah, nanah, tahi dikategorikan dalam kumpulan najis. Oh, kenapa? Ya, apa? Okey. Ambil. Okey, Aisyah Safiah. Daripada sekolah? Sekolah menengah Datuk Abdullah Astana Raja. Okey. Kat mana negerinya? Negeri mana tu? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Okey. Apa jawapan dia? Aisyah. Mutawasitah. Mutawassitah. Anda yakin? Yakin Okey. Betul. Yakin? Okey, jawapan dia dah ada. Okey. Tahniah. Tahniah Aisyah. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Seterusnya. Oh ya, aman nak jawab lah ni. Okey. Basuh tempat yang terkena najis dengan 1 kali basuhan air bercampur tanah dan 6 kali air mutlak. Pernyataan di atas merujuk cara menyuci najis. Kita ambil, oh ni orang hebat ni. Kan? Selalu ada ni. Wah. Haras. Waalaikumsalam. Haras daripada SMK. College Genius Pintar. College Mata Pintar. Oh, ni takut dah Ustaz ni. Pintar ni. Okey, ni kacang soalan apa? Apa jawapan dia, Haras? Moral Lazar. Moral Lazar. Moral Lazar. Apa makna moral Lazar? Tahu dah tadi cara cuci. Apa moral Lazar? Najis berat seperti najis? Najis berat. Kenapa berat? Kenapa berat? Berat sebab dia najis anjing dengan najis khinzir dengan daging. Betul, betul. Kenapa dinamakan najis berat? Berat dari sudut mana? Sudut istilah. Sudut istilah? Berat dari sudut hukum nak basuh tu, Haras. Hukum. Okey. Okey, jawapan dia tahniah Haras. Okey. Terima kasih. Okey. Baik, seterusnya. Baru soalan 4 kan? Soalan kelima. Najis ringan dipanggil. Okey, najis ringan dipanggil. Oh, dah. Kita ikut Q ni beratur ni kan. Oh, dah. Oh, tu dia. Tak ada gambar. Q ni beratur ni kan. Oh, dah. Oh, tu dia. Ada Atirah ada ke ni? Beratur ni kan. Ada Alia? Tak ada. Oh, Atirah ada ke ni? Beratur ni kan. Ada Alia? Tak ada. Oh, Atirah ada ke ni? Beratur ni kan. Ada Alia? Tak ada. Oh, Atirah ada ke ni? Beratur. Okey, dia ada masalah sound sikit. Tak boleh. Okey, kita ambil. Tu dia. Adik Insyirah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adik Insyirah daripada sekolah mana? Saya dari SKP PP Tun Razak Jerantut Pahang. Okey, Jerantut Pahang Bagus. Jawapan dia? C. Muhaffafah. Mukhaffafah, najis ringan dipanggil najis mukhaffafah. Okey. Betul ke tidak ni? Okey, kita tengok jawapan dia. C, betul. Baik, mukhaffafah maknanya apa? Atirah. Kita bincang sikit.
Najis apa? Najis berat ke? Najis ringan ke? Najis Najis ringan. kenapa ringan? Ringan dari sudut mana? Kenapa ringan? Ringan apa? Ringan apa? Cara nak Basuh. ringan kan kita buang najis dan hanya lenjis sahaja najis tersebut. Okey, tahniah Hatilah, tahniah. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey. Ada lagi? Ramai lagi ni. Kan? Ramai. Beratur ni. Hebat semua, hebat malam ni. Okey, seterusnya. Soalan yang ke-5, soalan seterusnya. Soalan ke-6. Yang ke-6. Yang manakah menerangkan tentang maksud najis mughallazah? Okey, kan? Yang manakah? Okey, ambil dulu. Okey. Adik Nur Intan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada mana? Daripada sekolah mana? SMA Sultan Ismail Dungun Terengganu. Okey, Dungun Terengganu, orang Terengganu Okey. Apa jawapan dia? C. Najis berat seperti anjing, babi dan sekutunya. Okey, betul Yang manakah menerangkan tentang maksud najis mughallazah? Bukan A ke? Najis berat seperti bulu kucing, darah dan tahi. Bukan A ke? Bukan? Berat ke tu? Bukan Yakin dengan C? Yes. Okey, cuba tengok jawapan dia. Okey, tahniah. Tahniah Adik Intan. Okey, terima kasih. Sama-sama Ustaz. Sama, okey. Okey. Kita teruskan lagi. Habis satu pusingan, kita ambil orang mula-mula pula. Okey. Teruskan. Soalan ke-7. Okey. Soalan ke-7. Proses menyucikan segala lendir, daging dan kelembapan yang melekat pada kulit binatang, proses ini disebut okey. Assalamualaikum. Salam Ustaz. Okey. Ustaz Adik Saifullah daripada sekolah mana? SMKA Putrajaya. SMKA Putrajaya. Okey, Putrajaya. Okey, hebat ni. Okey, apa dia? Apa dia jawapan dia? Sama. Sama. Bukan sertu. Bukan Ustaz, sertu lain. Sertu apa sertu? Tak ada sertu. Macam benar tapi tak ingat tak maksud. Ada Saifullah dia kata apa? Dia kata tu Ustaz. Sertu apa? Sertu yang mana, samak yang mana? Biasanya kita tertukar kan. Biasanya bila sebut samak kita terbayang yang sekali air tanah, 6 kali air mutlak. Kan? Sama. Sebenarnya bukan. Yang sertu itulah yang bersih najis mughallazah. Kan? Nama dia sertu. Bersih najis mughallazah, sertu membersih kulit binatang ialah samak. Siapa tahniah. Okey. Alright. Okey. Okey, kita pergi lagi. Soalan seterusnya. A tadi, sama betul. Okey. Iklan sekejap kan. Iklan sekejap. Ini kan kita sekarang tengah mencari ikon e-didik junior. Kan? Boleh. Siapa-siapa nak masuk boleh. Pergi ke layari laman web, itulah bawah tu isi ni sikit. Kan yang dah masuk dah ada dah. Yang dah masuk yang dah ada ID malam ni mereka akan menjawab soalan. Kan? Yang dah ada email e-didik dan dia ada ID ikon ni dia orang akan jawab soalan. Sekejap lagi Ustaz akan letak soalan di ruangan chat dan jawab soalan tersebut bagi peserta ikon e-didik junior.
kan, jawab soalan tu. Kan, mereka tahulah, buka soalan, masukkan ID dalam tu. Kan? Okey. Baik. Kita teruskan. Soalan ada lagi kita tak? Ada soalan. Tapi soalan ini Ustaz tulis di buku. Sekarang soalan subjektif. Tu dia. Kan? Soalan subjektif. Okey. Soalan pertama. Ustaz tulis ni. Kan? Siapa dapat jawab memanglah hebat ni. Kan? Soalan pertama. Sah atau batal? Kan? Jawapan dia sah atau batal. Kita angkat dulu. Siapa nak ni, naik cepat. Okey, baik kita ambil. Ambil yang di atas balik. Kita ambil dulu. Ni. Alia Atira. Ada jawab ke tadi? Dia jawab ke? Belum. Alia Atira. Okey. Dengar dah soalan Ustaz baca, awak Ustaz bagi masalah, awak jawab. Okey. Ali selesai mengambil wuduk. Ustaz baca ni. Apabila keluar, dia terpijak najis cicak. Akar tahi cicak. Adakah wuduk Ali terbatal ataupun tidak? Okey. Jawab. Alia Atira. Tak Pijak. Tak batal. Tak batal. Tak batal lah. Kenapa? Tahi cicak tu? Sebab dia terlalu kecil. Terlalu kecil. Okey. Sebab najis cicak ialah najis apa? Kategori apa? Mughalazah, mutawassithah, mukhaffafah? Mutawassithah. Okey, betul. Maknanya kalau ada wuduk terpijak najis apa benda pun wuduk tak batal, kan? Dia ada perkara membatalkan wuduk, ada yang lain. Sekadar terpijak tak ada masalah. Kan? Okey, bagus. Tahniah Alia. Okey. Seterusnya. Sama. Seterusnya kita naik balik pusingan. Okey. Rakan seponti Ustaz. Okey. Dengar. Dengar. Asmi, bukan Asma, Asmi nama dia. Ini nama Asmi, bukan Asma, Asmi. Asmi sedang solat. Dengar Asma, dengar soalan. Dengar. Okey. Asmi sedang solat, tiba-tiba jatuh daripada bumbung telur cicak di atas kepala Asmi. Telur cicak jatuh di atas kepala Asmi. Asmi tengah solat. Sah atau batal? Sudah. Asma. Sah atau batal solat Asmi? Telur cicak. Sah. Sah. Wah, kenapa sah? Alasan? Tak tahu. Okey, Ustaz bagi tahu. Okey, alasannya ialah semua telur, dengar. Semua telur sama ada kita boleh makan daging dia atau tak boleh makan daging dia, telur suci dari sudut sudut untuk solat. Kan? Semua telur. Yang kita tak boleh makan pun telur dia suci dari sudut untuk kalau terkena boleh solat. Bukan makan. Kan? Makan tu lain cerita, Telur biawak, telur ular, telur kan? Makan, jangan makan sebab dia ada racun. Tapi dari sudut suci untuk solat, okey, tak ada masalah. Kan? Ingat, semua telur suci. Okey. Terima kasih Asma. Sama-sama. Assalamualaikum. Okey, bagus. Okey. Kita teruskan lagi. 2-3 soalan lagi. Okey, Aras. Assalamualaikum. Ya. Okey, dengar soalan. Soalan.
Dia berkaitan dengan solat lah sebab kita nak tahu apa ni hukum. Okey. Abu sedang solat maghrib. Tiba-tiba kucingnya, tak jelas tak tulis. Tiba-tiba kucingnya yang bernama Tompok, kucingnya kucing perempuan. Kucing perempuan pula. Kucing betina. Kan? Lalu dekat dia dan duduk dekat dia. Kan? Kemudian tiba-tiba terkeluar susu kucing tadi, dia duduk dekat, dia himpit si Abu tadi. Terkeluarlah susu kucing tadi, terkena kain Abu yang sedang solat. Susu je, susu. Okey, soalan, batal atau sah solat Abu? Harap. Okey, ini Susu kucing. tak sah. Ya? Tak Tak sah. sah. Alasan dia? Sebab dia susu dia sebenarnya susu binatang. So Okey. sekejap. Okey. Dia kucing tu berapa tahun? Oh, kucing tak tahu. Tak tahu, Ustaz tak kenal kucingnya. Tak kira lah. Kucing dewasa lah dah ada susu tu. Kucing dah dewasa, mak dah. Mak kucing lah. Kan? Okey, Ustaz bagi jawapan Ini sah. Sah. Sah solat. Pula dah tukar jawapan. Ya. Ya, okey. Ya dah, baik. Ustaz bagi jawapan sebab masa pun dah tak berapa banyak. Okey, jawapan dia macam ni. Jawapan dia batal. Arahnya jawapan dia batal. Semua susu, dengar. Semua susu binatang yang tak boleh dimakan najis. Tapi susu binatang yang boleh dimakan suci. Nah. Faham? Faham. Okey. Terima kasih Haras. Okey. Seterusnya, soalan seterusnya. Okey, soalan terakhir lah ni. Soalan terakhir, Aisyah. Okey, Aisyah. Okey, Aisyah dah. Dengar soalan terakhir. Pakcik Jamal solat Isyak. Selesai solat, bila selesai solat, Pakcik Jamal menyeluk sakunya. Tiba-tiba dalam sakunya ada bangkai nyamuk yang telah mati. Bangkai, kan? Bangkai. Sah atau tak sah solat Pakcik Jamal? Tak sah. Tak sah. Sebab apa? Sebab bangkai nyamuk. Oh, bangkai nyamuk. Jadi tak sah. Okey. Baik. Jawapan dia apa dia? Jawapan dia sah, kan? Jawapan dia sah. Sebab apa? Bangkai nyamuk dimaafkan. Binatang yang dimaafkan kerana nyamuk binatang yang darahnya tak mengalir. Jadi dimaafkan. Kan? Ya. Okey. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey. Baik. Masa pun tak mengizinkan. Masa tak mengizinkan kita. Jadi terima kasihlah kepada yang berani naik ke konti. Kita jumpa. Ustaz ada lagi. Lepas ni ada lagi. Kan? Kita jumpa lain kali insya-Allah. Jadi kita tengok Okey. Yang naik konti terima kasih banyak. Okey. Okey. Okey, sebelum akhir slot pelajaran kita pada malam ini, jadi sebelum kita tamatkan
sesi siaran langsung hari ini. Jangan lupa. Okey. Sebelum start lupa, ada benda lagi nak kena benda ni. Sekejap Okey, link sijil saya tak bagi lagi, link sijil. Okey, link sijil. Ustaz akan bagi link sijil, kodnya dan link soalan untuk peserta ikon e-didik junior. Okey. Link sijil. Okey, saya bagi link sijil. Okey, itu link sijil. Kemudian dia punya kod hashtag kelas Ayu e-didik. Saya bagi. Okey. Kod. Kemudian akhir sekali link soalan. Link soalan. Okey, semua dah ada. Link sijil sudah ada, kod sijil sudah ada, link soalan pun sudah ada. Okey. Baik. Itu sahaja. Jangan lupa subscribe channel Ustaz Ashraf, di mana minggu lepas Ustaz dia ambil channel Ustaz. Minggu ni Ustaz ambil channel dia. Jangan lupa subscribe channel Ustaz Ashraf dan juga channel Ustaz sendiri sebagai tanda sokongan. Dan jangan lupa aktifkan loceng supaya adik-adik tidak terlepas sesi kelas yang seterusnya. Jadi tahniah diucapkan kepada semua yang sentiasa bersama kelas pada malam ini dari awal hingga ke saat ini. Pastikan adik-adik guna email yang betul. Nak sijil nanti. Hanya email e-didik sahaja yang diterima atau boleh akses. Okey. Jadi sekarang itu pada Ustaz. Okey. Yang baik daripada Allah dan yang kekurangan daripada Ustaz sendiri. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sekolah ditutup hingga cuti akhir tahun 17 Disember 2020. Anda tak cukup bahan? Tak ada rujukan? Tak faham? Anda nak tuition tapi PKP? Jangan risau, kami di Akademi YouTuber dengan kerjasama Kelab Guru Malaysia dan e-didik Malaysia mengadakan kelas tuition online. Semua peringkat ada, semuanya secara percuma. Video PDPC pun ada. Apa ditunggu lagi? Layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.